Oke, kita mulakan pelajaran kita, pelajaran hadis hari ini. Hadis yang ke-981. Boleh teruskan. Siapa nak baca hari ini? Masih bab faraid ya. 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 Catatkan 981 hadis sah. Matan wala tulis je wala, WALA, koma atas. Wala ya. Koma atas. Wala adalah untuk asobah. Wala adalah untuk asobah. Asobah yang ada di waktu. Yang punya wala itu meninggal. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, macam ni. Ini mungkin tak berlaku kat kita lah. Ya, tapi zaman Nabi dulu, ya, adanya wala. Wala ni siapa? Wala ni hamba. Ya. Wala ni hamba yang tuannya dia nak merdekakan hamba ini. Tapi dia bagi syarat, kalau kau nak merdeka, bayar dekat aku 400 dirham contoh. Jadi si wala ni, si hamba ni dia tak ada cukup nak membayar sedemikian. Tapi ya, ada orang yang sanggup membantunya. Ya. Ada orang sanggup membantunya. Tak apa, saya bayarkan kemerdekaan kamu. Jadi dibayarlah kepada tuan 400 dirham, maka merdekalah hamba ni. Jadi hamba ni tak ada hamba lagi, yang merdeka dah. Tapi yang memerdekakan contohnya si A. Si A telah memerdekakannya. Kemudian kalau si wala ni mati dan dia ada harta, bukan wala ya. Kalau si hamba ni tadi yang merdeka dia mati ada harta, ya, artinya harta itu kepunyaan ya orang yang memerdekakan. Jadi hamba yang merdeka ni ya disebut sebagai wala. Jadi ya, siapa yang memerdekakan, itulah yang akan mewarisi harta si ya hamba yang merdeka itu. Kalau dia dah merdeka, dia ya buat harta. Contohnya dia buat harta, ya, maka itu adalah hak ya orang yang memerdekakan. Kalau dia mati, itulah disebut hak wala, ya. Baik, kita sambung lagi. Siapa nak baca 982? Silakan. 982, silakan. Siapa-siapa boleh baca. Okey, sila.
982 catatkan hadis sah. Dalam bracket lihat hadis 815. Lihat hadis 815. Dia dah jauh dah tinggal. Ya, 815. Kemudian matan dia wala tidak boleh dihibahkan. Hibah, tidak boleh dihibahkan. Hukum haram. Jadi ya kena fahamlah harta walak ni dia tidak boleh dijual beli dan tidak boleh dihibahkan, mana diberikan kepada sesiapa. Ya. Jadi harta walak ni kepunyaan siapa yang memerdekakan. Ya, diibaratkan sebagai apa tadi, ikatan darah keturunan. Ya. Jadi kita taklah jumpa hal ini, tetapi ya kita hanya membaca saja hukum yang ada. Ya. Zaman kita ni kita mungkin tak jumpa hamba. Ya. Diperhambakan adalah hamba tak ada. Ya, sebab hamba ni datangnya ialah bila ada peperangan. Ya, baru adanya hamba. Kalau tak ada peperangan, tak adalah hamba zaman Nabi SAW. Ya. Baik, jadi kena ingat bahawa harta hamba, ya, siapa yang memerdekakan hamba itu, ya, harta itu kepunyaan orang yang memerdekakan. Tak boleh dibagi siapa-siapa. Baik, 983, baca, silakan. Siapa nak baca? Sila. Ya. Baik, catatkan ya, hadis 983 yang terakhir bab faraid. Hadis sah. Matan, kalau ada sesuatu perselisihan dalam faraid, dianjurkan kembalikan kepada pendapat Zaid bin Sabit. Ni ada kucing kat luar ni. Hukum lil irsyad. Hukum lil irsyad. Lil irsyad ni mana untuk pimpinan ya. Baik, saya ulang semula. Ya. Dalam kalangan sahabat Rasul ni, ada seorang yang begitu mahir dalam bab faraid ini. Dikenal sebagai Zaid bin Sabit. Jadi, kalau seandainya mereka berselisih tentang faraid, ya, dikatakan suruh kembali rujuk kepada pendapat Zaid bin Sabit. Ya. Jadi jangan ingat bahawa semua ahli agama ni mahir faraid. Ya, tak mahir. Ya, jadi sebab itu dalam jabatan agama ni ada satu
jabatan yang berkaitan dengan hal harta pusaka ataupun berkaitan dengan faraid. Jadi mereka ni dia terdidik dengan pembahagian faraid ini atau pembahagian pusaka ini. Ya. Jadi di situlah dikatakan sebagai tempat rujukan. Zaman Nabi dulu dikatakan Zaid bin Sabit dia mahir tentang matematik. Sebab faraid ini ada kaitan dengan matematik. Jadi Zaid bin Sabit ini mahir. Sebab itu bila sesuatu perselisihan, maka kembalilah kepada Zaid bin Sabit. Rujukan kepada Zaid bin Sabit. Baik. Perlu diketahui juga, dalam banyak-banyak ilmu yang mula-mula Allah tarik ke langit ataupun ilmu tu Allah tarik, adalah ilmu faraid. Ilmu faraid ini diterangkan adalah ilmu yang mula-mula akan ditarik oleh Allah. Dan manusia tidak mempergunakan ilmu faraid ini atau mengabaikan ilmu faraid ini. Dan Allah tarik ilmu itu sehingga manusia tidak mengamalkan ilmu faraid ini. Jadi untuk ingatan saja bahawa kalau ditanya apa mula-mula ilmu yang Allah akan tarik, adalah ilmu faraid. Maka tamatlah bab faraid. Sekarang kita masuk bab baru, dikatakan babul wasoya. Babul wasoya. Wasoya ni jamak kepada wasiat. Kalau satu wasiat, kalau jamak wasoya. Maknanya wasiat-wasiat. Bab wasiat-wasiat. Baik. Boleh juga catatkan pengertian. Pengertian dulu. Wasiat ialah pesan-pesan seseorang yang masih hidup untuk dilaksanakan oleh orang yang ditinggal mati. Oleh orang yang ditinggal mati mengenai sesuatu yang penting dilakukan bila yang bersangkutan meninggal. Itu pengertian wasiatnya. Jadi kita teruskan hadis 984. Sila. Siapa nak baca? Dari? Buka mic. Kalau yang tutup mic, buka mic. Okey, sila. Baik, catatkan Hadis 984, hadis sah. Matan, diperintah orang yang mempunyai harta berwasiat sebelum ia meninggal dunia
Hukum wajib. Maknanya, ya, dalam hadis ini, seorang muslim yang mempunyai suatu urusan untuk diwasiatkan kepada ahli warisnya, maka hendaknya wasiat itu ditulis bila ia ingin urusannya terpelihara dengan baik, walaupun sisa hidupnya tinggal 2 malam. Ya. Dan perlu juga diketahui, ya, jangan berwasiat yang salah atau berdosa. Berwasiat yang salah dan berdosa itu ialah, ya, rugikan ahli waris. Contohnya, misal kata dia berwasiat, dia wakafkan, ya, seluruh hartanya untuk fisabilillah. Contoh. Sedangkan dia ada waris. Dan waris dia tidak merasai langsung, ya, harta daripada orang tuanya. Ya. Sedangkan orang tuanya banyak harta, tapi ahli waris tidak merasa. Ya. Ini namanya, ya, wasiat yang salah atau berdosa. Sebab itu, ya, jangan berbuat demikian. Ya, kalau kita nak mewakafkan sekalipun tidak boleh lebih daripada 1/3 saja. Kalau kita nak mewakafkan atau nak memberi, ya, nak memberikan, ya, harta itu tidak boleh lebih 1/3. Yang lain itu bukan hak kita punya wasiat. Ya. Dan wasiat-wasiat lain boleh hanya memberitahu bahawa harta dia, ya, ada di sana sini. Maklumlah, waktu hidup dia buat harta. Pergi Indon, buat harta kat Indon. Ya, pergi Singapura, buat harta kat Singapura. Ya, banyak hartanya kat dunia ni. Ya. Ya. Kat dunia ni banyak harta dia. Jadi waris tak tahu, ya, yang dia ni buat harta. Waris tak tahu, kadang isteri pun tak tahu. Ya. Ada saham sana, saham sini, tak tahu. Jadi bila nak, ya, mati ataupun sebelum mati boleh menulis wasiat. Supaya apa? Ya, supaya warisnya tahu, ya, ada harta kat sana sini dan tidak terbiar begitu saja, ya, atau hilang begitu saja. Macam tu boleh memberitahu, tapi bukan membagi, memberitahu. Ya. Itu tidak ada salahnya. Baik, ya. Jadi wasiat kena ingat ni, ada wasiat yang saya kata tadi, ada wasiat yang berdosa dan salah. Itu kalau dia merugikan ahli waris. Ya. Okey, teruskan lagi 985. Siapa nak baca? Silakan. Tak tahu siapa nak baca. Sila. Baik, ya, catatkan hadis 985. Hadis sah.
985 ya, hadis sah. Matan dia, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi ya, dalam hadis ini satu penetapan dari Rasul ya. Ada orang tu dia nak bersedekah, ceritanya nak dia nak bersedekah dengan ya 2/3. Kata Rasul tak boleh. Setengah boleh tak Rasul? Ya, setengah pun tak boleh. Ya. Kemudian dia kata 1/3 boleh tak Rasul? Dia kata boleh. Tapi itu pun 1/3 pun dah banyak. Jadi maknanya macam tu. Itu pun 1/3 dah banyak. Jadi, suka tak ya kamu meninggalkan warismu dalam keadaan kaya? Dia lebih baik atau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan apa? Jadi lebih baik meninggalkan ahli waris yang ya ada yang kaya atau berkemampuan daripada meninggalkan ahli waris yang apa. Jadi sebab itu kan dinasihatkan jangan salah berwasiat sehingga merugikan ahli waris dan ahli waris yang ditinggalkan dalam keadaan meminta-minta. Itu ya adalah suatu yang dilarang ya. Itu ya cerita berkaitan dengan persen yang perlu diwasiatkan. Tidak boleh lebih 1/3 kalau nak berwasiat ya. Lagi 986. Ya, okey. Ya. Baik, catatkan ya 986 hadis sahih isnad. Sahih isnad. Isnad daripada sanad ya. Perkataan sanad. Sahih isnad. Kemudian depannya sama juga tu tanda dua tu ya, sama juga. Tawakuf. Tawakuf tu tawakofa. Kofa. Tawakofa. Bunyinya tawakuf. Dari perkataan wakof. Ya. Jadi letak ta saja jadi tawakuf. Tawakofa. Matan dia, ibu boleh mendapat ganjaran kerana perbuatan anaknya. Hukum sebab tidak boleh. Sebab tidak boleh sama juga surah An-Najmi
ayat 39. Surah An-Najmi ayat 39. Baik ya, kita semak semula. Hadis ini dikatakan sahih isnad. Sahih isnad maknanya dalam segi sanadnya, sipulan yang menyampaikan itu namanya sahih. Maknanya sah yang menyampaikan itu pada sanadnya. Tapi keadaan hadis macam ni kena tawakuf. Tawakuf ni mana dibentikan dulu. Ya, diberhentikan dulu. Ya. Apa sebab? Ya, sebab hadis ini ya anak ya sedekah niat untuk orang tuanya, ya orang tuanya itu dapat. Sedangkan surah An-Najmi ayat 39 berlawanan dengan ya hadis ini. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia melainkan apa yang ia usahakan. Jadi oleh kerana ya ibunya sudah meninggal dan dia tidak ada yang dapat mengusahakan lagi. Jadi ya artinya ibunya tidak dapat apa-apa daripada sedekah anaknya. Sedangkan anaknya pula dia dalam hadis ni pula katanya ibu tu dapat pahala daripada sedekah anaknya dengan atas nama ibunya. Jadi sudah bertentangan. Bila bertentangan, nama dia sahih isnad. Ya, sanadnya sahih, tapi matan dia atau isi kandungannya dia bertentangan dengan Al-Quran. Oleh itu, kita berhentikan saja ya hadis ini, atau kita biarkan saja hadis ini berbentuk tawakuf. Macam kita baca Quran wakaf, berhenti. Tawakuf ni mana kita diamkan dululah, berhentikan dulu. Sebab hadis ini kata boleh, Quran tak boleh, ya sudah bertentangan. Jadi bila bertentangan, biarkan dahulu hadis ini. Jadi kita pegang, Nabi pun kata kalau mati anak Adam terputus amalnya. Kecuali ya anak yang soleh, sedekah jariah yang dia buat, atau ilmu yang memberi manfaat yang ditinggalkan, ya. Itu ya sebagai peninggalan si mati. Ya, kalau orang bagi dia pahala, itu sudah bertentangan dengan Al-Quran. Dan ia bertentangan juga dengan hadis sahih yang Nabi katakan, terputus amalnya. Ya, kecuali 3. Jadi oleh itu, ya, eloklah didiamkan dulu, disebut sebagai tawakuf. Ya. Diberhentikan dulu. Ya. Sebab hadis sahih ini, ya istilah hadis sahih yang dipelajari oleh mereka yang belajar hadis. Hadis sahih dia tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran ini tertinggi, tak boleh lawan. Tapi kalau hadis mengatasi Quran, dia sudah melawan tauqih. Maksudnya sudah salah, dia lawan tauqih. Tak boleh. Macam itu. Jadi hadis sahih yang sebenarnya dia tidak boleh tinggi daripada Al-Quran atau bertentangan dengan Quran. Okey, 987 dah 986 tadi ya. 987 dengan 988 ya. Kena baca 2 hadis sebab dia sama hukum. Okey, teruskan. Siapa nak baca? Siapa nak baca? Sila.
Baik, catatkan ya, 987 dengan 988 hadis sah. Matan, tidak patut berwasiat kepada ahli waris yang mampu dan tidak boleh wasiat kepada ahli waris yang jahat. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Dalam hadis yang dibaca tadi, ada penambahan dikatakan melainkan dengan persetujuan waris. Contohnya, seorang orang tua, sebagai orang tua, dia kata nak wakafkan tanah untuk dijadikan tapak masjid atau surau atau sekolah, ya. Jadi ataupun ladang itu diwakafkan, ya, untuk kepentingan anak-anak yatim. Jadi hasil daripada hasil daripada kebun itu diambil untuk Untuk memberi bekalan kehidupan anak-anak yatim. Jadi sudah diwakafkan. Itu pun ya hendaklah minta persetujuan ya daripada ahli waris. Kalau ahli waris bersetuju, ya masa hidup boleh lakukan terus supaya tidak bergaduh di kemudian hari. Ya. Dan ya begitu juga ya hal-hal yang berkaitan dalam hadis ini, mana kalau waris yang mampu, ya tidak perlu kita berwasiat, ya kita bagi lebih kat dia contohnya. Ya dalam anak-anak ni, ya kita bagi seorang ni lebih, sedangkan dia pun mampu. Ya tak boleh macam tu. Kenapa? Ia akan jadi cemburu kepada anak-anak yang lain. Ya kemudian mungkin akan jadi kelahi. Dan begitu juga kalau waris yang jahat, kita juga tidak boleh berwasiat. Ya, nanti wasiat kita masuk tong sampah. Ya, dan ahli waris lain pun tak tahu. Ya, padahal sudah berwasiat. Ya. Ada juga macam tu berlaku. Ya. Jadi artinya wasiat itu, ya, kalau nak juga ada persetujuan itu adalah yang terbaik. Dan jangan lebih daripada 1/3. Jadi ahli waris pun lega, masing-masing ada dapat, ya. Tapi ada juga dikatakan hibah, ya. Hibah ni maknanya ya pemberian ketika hidup. Contohnya ketika hidup, ya, dia berikan bahagian-bahagian itu ya kepada anak-anaknya. Ya, dan ya pendek kata semua dah dibagi, dah dapat bahagian dan dipersetujui. Contohnya ya anak ada ya 5 orang dan dia ada ya 5 ekar, contohlah 5 ekar tanah. Jadi anak-anak ini semua sudah diberikan bahagian-bahagian dia, lelaki perempuan sama.
Padahal ikut faraid lelaki lebih. Tapi kerana kita tak mati, ya, kita hibahkan, makna kita bagi dan dipersetujui sama-sama, ya, masing-masing dapat 1 ekar. Dan ya, yang 1 ekar lagi kita berikan kepada rumah, ya, rumah dan tapak tanah yang 1 ekar ni. Ini untuk contohnya anak yang paling kecil sekali yang belum bekerja contohnya. Jadi kalau seandainya dia meninggal, maka ini untuk adik yang kecil sekali. Dipersetujui juga. Jadi hal itu tidak ada salahnya. Ya, kalau seandainya sudah dipersetujui. Tapi kalau boleh yang kita duduk tu jangan tukar nama dulu, tunggu mati. Ya. Nanti rumah kena jual, kita pun kena jual. Ya. Ya. Jadi ada wasiat dia, ya, kalau kita meninggal ini untuk adik. Yang paling kecil sekali. Tanah dan rumah ni masing-masing dah ada rumah. Jadi adik ni tak ada rumah. Contohnya macam tu. Ya. Rumah besar. Ya. Tak masalah jual, kita pun kena jual ni. Yalah beragreement lah. Jangan sampai ya kita kena jual tu ya. Kita kena halau ya. Tu bahaya. Ya. Berkeluarga tak apa. Susah juga kalau berharta cerita dia. Kadang yang bergaduh, pasal yang bergaduh kadang ya pasal harta lah. Kalau tak ada harta tak gaduh. Ya. Dah tahu memang tak ada harta. Ya. Ya ada harta ni selalu gaduh. Ya. Sama, bangsa lain pun macam tu juga. Ya. Sampai sanggup membunuh kan. Macam itulah. Ya. Tapi kalau banyak rumah sewa, salah satu wakafkanlah untuk anak yatim. Jadi artinya yang kita wakaf itulah yang akan jadi bekalan kita. Yang lain tu jadi rebutan. Ya, yang lain tu akan jadi rebutan. Ya. Yang kita wakafkan itulah yang selamat, yang ya dapat bekalan buat kita. Itu ceritanya macam tu. Itu kalau yang banyak rumah. Ya. Kalau nak fikir pahala, satu lepaskanlah untuk wakaf. Ya. Macam ada di mana mas, di Masjid Bulat di Seksyen 14 ya. Seksyen 14 tu. Sebelah tu ada rumah tu rumah wakaf. Orang wakafkan untuk Matares diwakafkan untuk masjid tu. Jadi rumah tu sewa, rumah tu orang sewa situ. Sewa tu untuk masjid. Jadi income untuk masjid. Ya. Jadi salah satu daripada contoh ya. Dan rumah tu pun dekat dengan masjid ya. Jadi bolehlah jadi harta kepada masjid lah maknanya, harta masjid. Macam tu ya. Itu contoh-contoh lah yang diwakafkan ya. Baik. Ini hadis ni pula yang seterusnya ni 989 sampai habis ni satu hukum. Siapa nak baca? Silakan. Baca. 989. Okey. Tu dia. Silakan.
Ya. Lagi? Hmm. Ya. Lagi? Okey. Catatkan ya, 989 sampai 991. Satu hukum. Hadis boleh dipakai. Matan menerangkan bahawa wasiat 1/3 itu adalah sebagai tambahan kebaikan. Sebagai tambahan kebaikan. Hukum sebagai satu ketentuan. Maknanya kalau banyak harta, lepaskanlah 1/3, wasiatkan 1/3 itu sebagai bekalan kita. Ya, kita dah mati, ada lagi bekalan yang menyambung. Ya, kita punya ganjaran. Itu dikatakan sedekatun jariyah, sedekah jariah. Jariah ni mana mengalir. Ya. Yang sentiasa mengalir pahalanya. Tapi kena hati-hatilah, jangan kita main suka bersedekah, ya, berwakaf. Tapi wakaf tadi, ya, untuk membiayai golongan-golongan ataupun ajaran-ajaran sesat pun ada, ya. Jadi kadang, ya, kita bantu untuk masjidnya ke untuk suraunya, tapi rupanya nak menegakkan dia punya faham sesat dia. Kita tak tahu. Kita pandang elok je untuk masjid. Ya, kira itu untuk surau, untuk madrasah. Tapi bila dah membangun, ya, rupanya untuk komplot, ya, golongan-golongan mereka yang, ya, sesat. Ini pun bahaya juga. Jadi kita ni kau dapat saham nanti. Saham bukan saham kebaikan, saham keburukan dapat kat kita. Ni susah ni, ya. Kalau dikatakan pahala mengalir, ini dosa mengalir. Mana nak pilih? Ya, dosa mengalir. Kita dah mati tapi dosa mengalir je. Tu berat tu. Ya, sebab tu berhati-hati juga, ya. Kalau kita pemurah juga. Tapi tengok, ya, tujuan masjid tu macam mana, madrasah tu macam mana. Ya, penempatan anak yatim, tak apalah, kerana kita umumnya penempatan anak yatim, kan. Itu tak ada apa, ya. Tapi kalau madrasah ke sekolah ni, hati-hatilah, ya. Kadang kita boleh terjebak. Kita membantu untuk menegakkan kebatilan. Susah, ya. Okey, untuk satu lagi tajuk, kita habiskanlah satu tajuk ni, ya. Tajuk ni pun satu tajuk tapi pendek dia, satu hadis, ya. Satu tajuk, satu hadis. Nama dia Babul Wadi'ah. Babul Wadi'atu, Wadi'ati. Wadi'ati. Mudhaf ilahi, Wadi'ati. Pengertian dia, menumpangkan barang. Menumpangkan barang. Okey, penutup. Siapa nak baca ni? Silakan. Sila. Yang dah baca pun boleh baca lagi.
Okey, sila. Ya. Tak apa. Ya, ya. Baca. Fight namanya. Hmm. Okey, kita catatkan dulu. Hadis 992, hadis lemah. Matan, orang yang menerima titipan. Titipan tahu tak? Saya titipkan barang. Titipan, kau tahu kan? Tumpang. Tidak diwajibkan menjamin terhadap titipan itu. Hukum sebab ada jaminannya. Semak semula. Seorang yang menerima titipan dari orang lain, kalau barangnya mengalami kerosakan, maka penerima titipan tidak mengganti kerugian pada pihak yang dititip. Apabila ternyata memang kerosakan itu terjadi dengan tidak sengaja atau kerana adanya bencana alam, maka orang yang dititipkan tidak berkewajipan mengganti. Ya, jadi kita orang titipkan barang kat kita. Kebetulan banjir. Ya, banjir. Kemudian kita pun kena pergi tempat penempatan lain, ditinggallah rumah kita. Pada masa itu balik-balik semua rosak. Barang-barang orang dulu titipkan pun rosak. Jadi di situ dia tak boleh nak salahkan kita, ya. Barang kita pun rosak juga. Jadi seandainya benda-benda yang dia tumpangkan, ya, hendaklah kita jamin, kita jaga, ya. Kita jaga semampu kita, kita jaga. Tapi seandainya ia, ya, terjadi rompakan dan sebagainya, maka barang titipan tu pun dirampas oleh perompak, itu mereka tak bolehlah nak salahkan kita. Begitu juga dengan hal-hal lain. Tapi walau bagaimanapun, dia ada jaminan. Mana dia dah amanahkan kepada kita, kita kena jaga juga, ya, sampai dia mengambil semula barang itu. Jangan kita cuai sehingga barang itu dirosakkan oleh anak-anak kita dan sebagainya, ya. Sebab tu dia amanah. Jadi walau bagaimanapun dalam bab wadi'ah ni artinya, ya, orang titipkan barang kepada kita, kita hendaklah bertanggungjawab atas barang itu. Itulah kesimpulannya. Maka habislah atau tamat bab wadi'ah ni. Kemudian akan datang kita masuk satu bab, iaitu kitabun nikah, ya, berkaitan dengan hal nikah, ya. Bagaimana tentang hukum-hukum nikah, ya. Jadi di situ, ya, kalau bab dia dalam kitab fiqh namanya kitab munakahat atau bab munakahat. Nama dia, ya. Kalau munakahat, itu mana bab nikah lah tu, ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dari pelajaran tadi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalik.